atas aku, ataupun menisbahkan sesuatu kepada Nabi SAW, termasuk menisbahkan keturunan. Awak kata awak keturunan Nabi, tapi awak bukan keturunan Nabi, tempat dia neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berapa ramai orang yang mendakwa, menipu? Ramai ya? Kita nak trace macam mana? The only way nak pastikan DNA. Yes, sanad ada dan sebagainya, tapi macam mana nak check? Melainkan orang-orang yang berada dalam sanad tu, kita tahu background mereka, dan ulama jarah wa ta'dil dah masukkan mereka dalam kitab Tarajumur Rijal. Maksudnya biografi mereka kita tahu. Dan mereka ini telah diperiksa dan ditapis oleh ulama-ulama yang tak bias. Daripada macam-macam ulama. Tak boleh daripada keluarga sendiri je. Bapa aku kata datuk aku hebat. Datuk aku kata moyang aku hebat. Moyang aku kata dia punya bapa hebat. Tak boleh. Sebab keluarga dengan keluarga bias. Kita perlu external evaluation. Sebab tu dalam ilmu hadis, kita ada ilmu tarajum rijal kan. Biografi semua perawi. Mereka diperiksa oleh orang-orang luar, bukan dalam keluarga. So kalau keluarga cakap keluarga baik, it's normal. It's normal. Kita nak dengar daripada external source yang mengatakan orang-orang tertentu ini adalah orang-orang soleh. Baik, ada ke benda tu? Yes, ada buku-buku manaqib. Tapi buku-buku manaqib ni tulis oleh mereka sendiri. So nak pastikan tu hanya dengan DNA. Hanya dengan DNA. Berapa ramai kata saya ada sanad, saya keluarga Nabi. Lepas tu saya masuk kubur Nabi Hud, saya nampak Nabi Hud tengah menangis. Bukan tu je, Nabi Hud menanggung semua dosa orang yang datang. Siapa ziarah Nabi Hud hapus semua dosa. Uish, dia bercakap ni nanti anta Nabi, anta berkomunikasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta berani bersumpah dengan nama Allah, anda betul-betul nampak Nabi Hud, anta boleh bersumpah dengan nama Allah bahawa yang anta nampak tu Nabi Hud. Saya harap sampaikan kepada Habib tersebut yang mendakwa nama dia Ainul Mukashifin ini, minta dia bersumpah dengan nama Allah, adakah benar dia nampak Nabi Hud dan bagaimana dia yakin bahawa itu adalah Nabi Hud. Kalaupun mungkin dia nampak image, dia kata dia masuk dalam. Macam ni dia masuk dalam? Saya nak tahu macam ni dia masuk dalam. Setahu saya tempat nak masuk tu tak boleh dia masuk secara roh ke? Atau ada pintu belakang ke? Mudah saja, wahai Habib. Ainul Mukashifin. Ainul Mukashifin ismuhu, ya Allah. Kan? Lau anta sadiq, katakan, yes, wallahi wa billahi wa tallahi, aku nampak Nabi Hud tanpa syak wa sangka lagi. Dan Nabi Hud cakap begitu pada aku. Kalau aku berbohong, laknat Allah ke atas aku. Kami nak dengar benda ni. Sebab kami penat dengar dakwaan-dakwaan macam ni. Kami penat ada yang mempermain-mainkan kita. Oh, saya mimpi begini. Oh, saya nampak begitu. Lepas tu minta cium kaki dan sebagainya. Apa kami hamba? Kita hamba ke kepada bangsa tertentu? Kami junjung di atas kepala kami mereka yang membawa agama Islam ke tanah ini. Tapi itu tidak memberikan lesen untuk kamu bercakap sesuka hati. Lepas tu siapa ziarah makam Nabi Hud, hapus dosa semua. Ziarah makam Nabi pun tak pernah ada Nabi cakap macam tu. Kamu dapat daripada mana? Mentang-mentang kamu dakwa bahawa itu datuk kamu, maka adakah agama Allah Subhanahu Wa Taala itu berterusan di dalam keluarga kamu sehingga kamu boleh bercakap apa saja seolah-olah ia wahyu? Saya harap sampaikan video ni kepada Habib tersebut, Ainul Mukashifin itu, minta bersumpah atas nama Allah bahawa anda betul-betul masuk ke dalam kubur itu, nampak Nabi Hud, dan Nabi Hud cakap begitu kepada anda. Dan bagaimana anda yakin itu adalah Nabi Hud dan bukan permainan minda anda sendiri atau halusinasi atau mimpi anda? Dan apa hak anda untuk menyampaikan kepada masyarakat awam begitu? Apa yang orang akan percaya? Ada masalah, ada dosa, terus pergi makam Nabi Hud. Nabi Hud akan ambil semua awak punya dosa. Agama Islam ni jadi agama apa ni? Tak payah istighfar pun, pergi je makam Nabi Hud. Sebab dia kata apa? Walau fudul, lil fudul. Siapa yang ziarah makam Hud,
Walaupun just nak ambil gambar, nak selfie-selfie, diampunkan dosa-dosa dia. Ini kalau tidak dihalang, agama ni akan jadi apa ni? Dah macam Disneyland dari bawah. Ni tempat ni tempat tu. Ni ambil berkat kat sini. Oh ni. Setiap inci tanah kita ni kutub ada. Pernah berjalan di atasnya. Kamu beruntung semua. Dapat pijak di tanah yang pernah dipijak oleh kutub-kutub. Setiap inci ni pernah dipijak oleh kutub-kutub. Orang jahil. Wah, Masya Allah, Allah, Allah. Ini permainan perasaan. Masa musim ziarah Nabi Hud pun artis-artis ramai pergi. Buat story, tengok Instagram. Kubur Nabi Hud tu pun dapatnya daripada mana? Mimpi juga. Mimpi juga. Ada yang dapat mimpi bahawa kubur Nabi Hud di situ. Lepas tu tiba-tiba jadi begitu besar begini. Saya tak kata semua dakwaan tu impossible. Saya tak kata macam tu. Tapi saya nak pertanggungjawaban sedikit lah. Sebab kalau tak, lepas ni akan ada yang mendakwa Habib. Pakai macam tu. Kata ada ijazah, ada sanad. Lepas tu kata, saya jumpa Nabi. Kan? Nabi beritahu begini, begini, begini. Macam mana kita nak deal with this? Nak tolak ke? Nak terima ke? Masyarakat nak deal macam mana? Kata wahyu dah berhenti. Ni tak ada communication dengan seorang Nabi ni. Direct ni. Secara sedar ni, baru masuk dalam ni, jumpa dia ni. So ada masalah apa, tak payahlah tanya ulama. Kalau boleh direct access kepada Nabi Hud, apa buang masa nak pergi tanya ulama? Ulama tak ada direct access dengan Allah. Nabi Hud direct access dengan Allah. Tanya Nabi Hud terus. Atau silat tirai je. So apa jadi ni? Apa jadi dengan keilmuan kita ni? Nak cek hadis, silat tirai. Ini satu kenyataan yang tak boleh ditutup mata. Biar macam tu je. Tak boleh. So apa stand kita? Apa stand kita terhadap isu-isu macam ni? Ni kali keempat saya minta Habib tersebut, Ainul Mukasyifin, sila nyatakan kejujuran anda. Bila anda nampak Nabi Hud, anda masuk macam mana? Adakah secara roh? Kalau anda menipu, anda tahu apa akibatnya. Kalau anda berbohong, anda tahu apa akibatnya. Sebab Nabi Muhammad, Nabi kami semua mengatakan, siapa yang menipu di atas nama aku, nama Nabi, siap tempat dalam api neraka. Kalau benar kamu keturunan Nabi SAW dan kamu berbohong, mengatakan bahawa kamu jumpa Nabi Hud sedangkan kamu tidak, saya tak perlu jelaskan kepada kamu apa kesan kenyataan seperti itu. Kalau kamu tidak pasti, ke depan dan mohon maaf dan tarik balik. Agama ini bukan milik sesiapa ya. Jangan ingat agama ini milik keturunan tertentu ya. Jangan. Yes, kalau ada apa-apa. Ana tengok dekat TikTok lah, konten TikTok. Yeah. Banyak kaum-kaum muda ataupun remaja lah, mindanya dipengaruhi dengan kemuliaan tempat tarim Yaman, Hadramaut. So seolah-olah dia mengangkat Yaman ni melebihi hampir kepada Mekah ataupun Madinah. Adakah dia boleh jadi lebih teruk daripada tu mungkin? Ya tarim. Kita tak nafi kalau ada orang-orang soleh yang ramai pada tempat-tempat yang tertentu. Tapi kena ada had lah. Kena ada had. Jangan sampai apa yang dibuat dekat sana dah macam kopi umrah. Kopi ritual-ritual haji. Kalau tanya orang-orang yang pernah pergi, dia orang kata dah sangat dekat dah. Dah sangat dekat dah. Saya tak kata sama Ada yang kata dah sangat dekat. Kita boleh tanya seorang ustaz, dia Said juga. Keturunan Nabi SAW juga. Dia dah pernah pergi ke Yaman. Dan dia ada tulis sebuah buku lah. Ustaz Syed Azwan nama dia, tak silap saya. Dan jangan ingat semua keturunan Nabi SAW ni satu aliran. Ada yang Syiah, kan? Ada yang Salafi, kan? Ada juga yang Wahabi keras. Okey, Said juga mereka ni. Dan ada pula yang Zaidi. Ada yang Sunni. Saya tahu ramai nak cakap benda ni. Tapi dia terlalu berat dan terlalu sensitif. Okey. Tapi there needs to be a time lah. There needs to be a limit lah, kan? Saya bila tengok video Habib Ainul Mukasyifin tu, kita marah.
ya. Dan dia tidak merasa dia bertanggungjawab pun untuk kasih kita bukti, kan? Dia hanya boleh cakap lepas gitu dan dia harap orang percaya dah. Terangkanlah pada waktu tertentu, ini buktinya saya masuk daripada arah ini, pada waktu itu keadaan saya begini dan saya ternampak dan saya harap itu memang betul Nabi Hud. Cakaplah begitu. Tak, aku macam aku nampak Nabi Hud cakap macam ni. Yakin. Apa mauqif kita tentang kenyataan-kenyataan macam ni? Dan adakah hanya disampaikan oleh seorang Habib, kita terus tutup akal kita, switch off? No. Okay. Kita harap dapat dengarlah respon dan jawapan daripada mereka. Kalau rasakan kami ni tidak ada nilai untuk dijawab, tak payah sebut nama kami pun, tak payah sebut nama Sidang Kalam pun. Jawab je secara umum. Kan? Kami semua tidak ada nilai, ya. Kita ni hamba Allah, kita semua, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Betul? Yang paling bertakwa. Kita la nuzaki anfusana. Kita tidak menyucikan diri kita. Kita adalah ahli ma'asi. Kita adalah ahli maksiat. Kita tak tahu makam kita di mata Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau tak mau sebut nama kami, tak mau sebut nama Sidang Kalam, itu afdal. Tapi jawab, respon, ya.